Pelajar-pelajar, hari ini kita akan membincangkan subtopik 3.4 iaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kita lihat dalam topik ini adalah agak penting pelajar-pelajar kerana ia berkaitan dengan topik Jepun menyerang Tanah Melayu. Kita lihat Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ni juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Kerana pertempuran berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara, termasuk negara kita. Kita lihat perluasan kuasa Jepun ini berlaku kerana beberapa faktor, iaitu 3 faktor semuanya. Faktor yang pertama ialah dasar perluasan kuasa Jepun sendiri. Dasar perluasan kuasa Jepun ni kita boleh bahagikan kepada 3 subtopik yang kecil. Yang pertama, keperluan perindustrian di Jepun. Yang kedua, pengaruh golongan tentera. Dan yang ketiga, Jepun ingin mewujudkan order baharu di Asia. Jadi kita lihat, apakah keperluan perindustrian Jepun? Jepun telah menjadi satu kuasa industri yang besar selepas pemodenan pemulihan Meiji. Dan kita lihat dia ingin mengurangkan bergantung kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. So, Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekal bahan mentah dan juga menjadi pasaran. Faktor yang kedua ialah pengaruh golongan tentera. Kita lihat abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden di Asia. Jepun semakin agresif apabila tentera menguasai politik, khususnya di bawah pimpinan General Hideki Tojo yang menjadi Perdana Menteri Jepun. Beliau telah mengheret Jepun ke kancah peperangan. Faktor yang ketiga ialah order baharu Asia. Di bawah pengaruh tentera, dasar luar Jepun telah menginginkan matlamat mengembangkan kuasa dan mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialis barat. So, Jepun ingin mewujudkan satu order atau peraturan baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria dalam satu blok ekonomi. Meaning, Jepun wants to create a circle di mana kuasa barat dihalau dan semua negara-negara ini menjadi satu blok ekonomi di bawah pimpinan Jepun dan ia dipanggil Order Baharu Asia. Faktor yang kedua, mengapa Jepun menyerang atau melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua ialah sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Jepun. Kita lihat setelah menguasai Korea, Manchuria dan China, Jepun menguasai kawasan yang strategik di Laut Cina Selatan, termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Pihak Barat, especially Amerika dan British dan Belanda, ABB, mengenakan sekatan ekonomi atau economic block untuk menghalang Jepun daripada bahan mentah. Jadi kita lihat Jepun rasa tertekan dan rasa tidak ada pilihan lain selain daripada melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Faktor yang ketiga kita lihat ialah rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi ini, Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, khususnya Asia Tenggara, yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah dan getah. Jadi kita lihat dari aspek ketenteraan, Pakatan dalam kuasa paksi membolehkan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun. Dan kita lihat hasrat Jepun membentuk pemerintahan baru ini mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika untuk menamatkan sekatan ekonomi tidak berjaya. Jadi kita lihat hasil kegagalan rundingan ini seperti yang pelajar-pelajar boleh lihat dalam gambar di bawah. Serangan serentak terhadap Asia Pasifik dikeluarkan oleh pemerintahan Jepun
pada Disember 1941, iaitu apa yang dikenali sebagai serangan di Pearl Harbor. Sekian, terima kasih. Untuk mengimbas kembali topik ini, kita lihat faktor Jepun menyerang Asia Pasifik. Yang pertama, dasar perluasan kuasa. Faktor yang kedua, sekatan ekonomi. Faktor yang ketiga, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Apakah soalan yang boleh ditanya berdasarkan topik ini? Mudah sahaja pelajar. Terangkan faktor-faktor perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Terima kasih.